Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 3 elektrik. Okey, subtopik yang pertama iaitu 3.1 arus dan beza keupayaan. Okey, so macam biasa seperti yang sebelum ini, so kita perlu tahulah standard pembelajarannya iaitu apa yang kamu perlu tahu sebaik saja kamu sudah habis belajar subtopik 3.1. Okey, yang pertama adalah menerangkan maksud medan elektrik. Yang kedua adalah memerihalkan kekuatan medan elektrik. Yang ketiga ialah mendefinisikan arus elektrik. Maksudnya apa maksudnya arus elektrik lah. Dan yang keempat adalah mendefinisikan beza keupayaan. Okey. So mungkin beza keupayaan ini adalah first time kamu dengar, tapi sebenarnya saya yakin ini bukanlah kali pertama kamu dengar beza keupayaan. Okey. Beza keupayaan ni biasanya kalau dulu kita sebut sebagai voltan. Okey, voltan, voltage tu. Okey. So saya rasa kamu biasa dengar lah. Okay, kita masuk subtopik 3.1 arus dan beza keupayaan. Okey, berdasarkan kat sini kita bernampaklah kamu ada belajar sedikit tentang elektrik semasa kamu di tingkatan 2. Okey, so kita tengok dulu medan elektrik. Okay, apabila sebatang sikat yang bercas didekatkan dengan aliran air paip yang halus, aliran air paip tersebut menjadi bengkok. Fenomena ini mewujudkan medan elektrik dalam kehidupan harian. Okey, bolehkah anda senaraikan contoh kewujudan medan elektrik yang lain? Okay, inilah yang cakapkan tadi. Aliran air paip yang halus menjadi bengkok apabila sikat yang bercas didekatkan kepadanya. Okey. Kat sini yang bercas kan, so kamu tahu lah bercas tu maksudnya ada positif, ada negatif. Okay. Jika kalau kat sini kita tengok air ini mendekati, maksudnya dia tertarik, maksud kita boleh kata kat sini sikat yang bercas ini dengan air ini mempunyai cas yang berbeza. Kalau sikat ini positif, air ini adalah negatif. Okay. Kalau sikat ini negatif, so air ini adalah positif lah. Okay. Tapi ni saya maklumkan kat sini, cas dia selalunya adalah fix lah, dia bukan boleh berubah-ubah sangat. Okay. Yang kedua B, rambut tertarik kepada belon yang bercas. Ini saya rasa mungkin biasa kamu tengok dekat TV ke, atau mungkin kamu pernah buat sendiri. Okay, di mana rambut kamu akan tertarik kepada belon yang telah kamu caskan. Okay, macam mana nak caskan belon ni? Biasanya kita guna kain lah. Gosok-gosok kain dekat belon tu. So belon itu akan mempunyai cas. Okay, yang ini pun sama, si cebisan kertas tertarik ke sikat plastik yang bercas. Ini pun saya rasa biasa, mungkin kamu masa form 2 pun mungkin pernah buat benda ini. Okay, ini yang paling mudah kamu boleh try lah, boleh buat cuba sendiri dekat rumah. Sikat ni kamu gosok-gosokkan dengan kain, kemudian kamu dekatkan sikat itu dengan cebisan kertas. Kamu akan dapati cebisan kertas itu akan tertarik kepada sikat itulah. Okay, last sekali kat sini, di penyeduh minuman yang bercas bergerak mendekati jari yang didekatkan. Okay. Kalau dulu pun tak silap saya, masa sekolah kita ada buat apa kita panggil tu, pameran sains, ada satu alat kalau kamu ingat, namanya adalah Van de Graaff. Okay, rupa dia lebih kurang macam ni lah. Okay, lepas tu ada macam bulat kat sini. Okay, dalam ini kamu akan nampak seperti ada satu gelongan lah. Okay, di mana gelongan ini akan berputar menghasilkan cas negatif. Okay, semua benda ni cas negatif. Okay, apa yang terjadi adalah, okay, Van de Graaff ini menghasilkan cas negatif yang banyak. Jadi bila kamu pegang, cas negatif ini akan masuk ke dalam badan kamu lah, menyebabkan badan kamu akan mempunyai cas negatif yang tinggi. Okay, ini biasa kalau kat TV pun mungkin kamu akan tengok, yang kalau ada orang pegang alat ni, rambut dia akan terpacak. Rambut dia akan terpacak. Kenapa rambut dia terpacak? Kerana badan kamu sekarang casnya adalah sama, jadi iaitu cas negatif. Jadi setiap helaian rambut kamu tu adalah bercas negatif. Jadi disebabkan setiap helaian rambut kamu tu adalah cas negatif, jadi dia akan menolak antara satu sama lain. Sebab tu rambut menegak. Okay, kerana dia cuba untuk menjauhi antara satu sama lain. Okay, tengok ya, next slide. Okay, next slide kat sini adalah aktiviti 3.1. Okay, yang ini dia nak tunjuk macam mana rupa medan elektrik itu. Okay, medan elektrik, okay, dia terhasil apabila ada arus elektrik. Sebab tu kita patut panggil medan elektrik. Okay, macam medan magnet lah. Medan magnet terhasil jika ada magnet. Jadi medan elektrik ini akan kita boleh lihat menggunakan susunan radar eksperimen inilah yang ini.
Okay, susunan rajah eksperimen ini. Okay. Okay, specialnya kita guna voltan lampau tinggi ataupun kita VLP lah. Okay, biasa kalau power supply yang kamu tengok dekat yang biasa kita pakai, biasanya power supply tu maksimum 13 volt yang dekat sebelah kita tu. Okay, tapi yang ni voltan lampau tinggi ni, dia punya beza keupayaan ataupun dia punya voltan itu mencecah ribuan voltan. Sorry, ribuan volt. Okay, so agak bahayalah, bukan tak adalah bahaya, boleh kata bahayalah. Okey, so bahan kat sini adalah minyak zaitun dan serbuk suci. Okay, serbuk suci adalah bahan mudah terbakar, sebab itulah ini adalah demonstrasi guru, sebab eksperimen ni boleh kata agak bahayalah. Okey, boleh menyebabkan kebakaran kalau kamu terleka. So apa yang kita buat kat sini adalah, kamu nampak rod logam. Rod logam ini akan disambungkan kepada terminal positif ataupun terminal negatif. Okey, dan rod logam ini kamu tengok dia akan rendahkan dalam minyak zaitun lah. Okey, ini adalah piring kaca ataupun piring factory dalam minyak zaitun. So apa kamu buat bila kamu onkan saja, okey, so medan elektrik akan terbentuk di dalam minyak zaitun ini. Tapi boleh nampak tak? Tak boleh lah, kamu tak boleh nampak. So macam mana kamu nak nampakkan dia? Kamu taburkan serbuk suci. Okey, kamu taburkan serbuk suci, so dia akan nampaklah bentuk dia macam mana. Okey, hanya nampak bentuk saja, kamu tak nampak arah anak panah dia. Okey, kalau medan elektrik kamu nak lukis, perlu ada arah dia lah. Macam mana nak lukis nanti kita tengok. So kat sini kita tengok ada bentuk platnya adalah dua sfera bercas. So macam ini rupanya. Kemudian ada apa yang dipanggil sfera bercas dan plat satah bercas. Okay, kemudian ada dua plat satah yang bercas. Okay, cara lukis dia bukan cara lukis nantilah. Okay, bila kamu tabur semua suci, kamu akan nampak seolah-olah macam ada garisan macam ini. Saya lukis sikit sajalah. Okay, ada straight, ada yang melengkung. Lebih kurang macam inilah. Nanti gambar lebih cantik dalam slide seterusnya lah, buku tengah lukis. Okay, kalau yang macam ni, macam ni. Okay, kalau yang dua plat ni paling senang lah, straight line saja. Okay, yang buat bengkok yang saya lukis lah. Okay, straight line sahaja. Okay, sampailah dekat hujung dia tu, dia kena bengkok sikit. Okay, ini adalah apa yang kamu nampak kalau buat eksperimen ni. Tapi kalau dalam SPM, biasanya dia nak kamu lukis arah sekali. So, tengok ya macam mana nak lukis medan elektrik. Okay, so kita tengok dekat sini. Berdasarkan aktiviti 31, apabila bekalan voltan lampu tinggi dihidupkan, dua elektrod logam akan mempunyai keupayaan yang berbeza. Okay, keupayaan berbeza itu sebenarnya merujuk kepada beza keupayaan lah. Medan elektrik wujud di antara dua elektrod tersebut. Medan elektrik ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Jadi medan elektrik kat sini keywordnya adalah kawasan lah. Kawasan yang ada cas elektrik. Okey, kawasan yang ada cas elektrik di mana cas elektrik itu akan mengalami daya elektrik. Okey, kawasan sekitar suatu zarah bercas. Okey, so kawasan bercas lah kat sini. Kawasan bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey, dia mesti ada perkataan kawasan lah, sebab medan itu adalah satu kawasan. Okey, so kita tengok kat sini yang anak panah saya kata tadi kat situ. Okey, so ini adalah zarah bercas positif, ini zarah bercas negatif. So kalau kita tengok kat sini, zarah bercas positif ni dia mesti keluar. Okey, arah anak panahnya adalah keluar. Okey, cara lukis macam inilah. Okey, biasa saya galakkan pelajar hanya lukis 8 saja. Okey, hanya perlu lukis 8 saja, maksudnya. Ini banyak ni. Okey, kalau kamu nak lukis, so ini cas positif. Okay, hanya perlu lukis 8 saja garisan dia. Okay, 1, 2, 3, 4. Pakai dulu. Lepas tu 5, 6, 7, 8. Okay, pakai pembaris lah. Okay, kena pakai pembaris. Okay, so lepas tu buatlah anak panah dia. Okay, anak panah dia. Salah pula situ. Okay, macam ni lah anak panah dia. Okay, anak panah mesti keluar. Okay, mesti keluar daripada cas. Okay, negatif pun sama. Benda yang sama. Buat 8 saja.
So macam tadilah, kalau positif masuk, arah anda panahnya, kalau positif arah anda panah tadi keluar, jadi dah keluar mesti ada yang masuk kan. So dia akan masuk kepada yang negatif. Okay. Hati-hati bila lukis ni, make sure garisan ini tidak bersilang. Contohnya kamu lukis ni kan, tiba-tiba satu macam ni. Salah lah. Okay, salah. Okay, tak boleh bersilang. Okay, mesti tak boleh bersilang. Okay, kat sini dah saya bagi tahu dah dekat galeri maklumat ni. Garis mana elektrik bermula dengan cas positif, dia masuk kan, dan berakhir dengan cas negatif. Dia keluar dan dia masuk. Garis mana elektrik juga tidak bersilang antara satu sama lain. Kes macam ini salah. Kes sebab ada persilangan dekat sini. Tak boleh lah. Okay. Garisan medan elektrik sekeliling suatu zarah cas positif sentiasa menghala keluar, manakala medan elektrik sekeliling suatu cas negatif menghala ke dalam. Okey, bagi pada rajah 3.2 ini. Okey, cas-cas yang berbeza saling menarik, manakala cas-cas yang sama saling menolak. Okey, maksudnya kalau ada kat sini kamu letak satu cas yang negatif, so cas negatif ini akan tertarik. Kalau kamu letak cas positif dekat sini, so cas positif ini akan tertolak lah. Itu maksud dia lah. Okey, antaranya. Okey, so kat sini kamu tengok dua zarah cas yang berbeza. So ini cara lukisannya. Kamu kena tahu cara lukis dia. Okey, macam ini. Okey, so kat sini kamu kena tahulah. Kamu kena hafal cara lukis ini. Jadi, homework kamu. Okey, sila lukis semula rajah 3.3 ini. Jadi homework kamu saya ulang ya. Lukis semula rajah 3.3 inilah. Okey, so kalau berbeza macam ni, dia macam ni. Okey, semua kawasan ini adalah satu mempunyai cas lah. Okey, kalau dua zarah kat sini, kita tengok dua zarah yang cas yang sama, itu negatif dengan negatif. Jadi apa yang berlaku? Kat sini ada satu kawasan yang neutral. Okey, tiada cas tengah-tengah ini sebab masing-masing menolak. Jadi tak ada cas kat sini. Okey, kemudian kat sini kita tengok, okey, sfera ni zarah bercas dengan plate yang bercas. Okey, rupa dia macam ini. Ini yang kedua plate-nya adalah bercas. Okey. Yang ini kamu kena tahulah. Okey, jika cas elektrik ni merujuk pada ini, okey. Cas elektrik kamu letakkan semakin dekat dengan zarah bercas merujuk pada yang ini ya, sumber dia. Sumber yang menyebabkan menghasilkan medan elektrik. Okey. Okey, semakin dekat cas elektrik kepada zarah bercas, okey, daya elektrik yang dikenakannya adalah semakin kuat. Okey, kerana kekuatan daya elektrik itu bergantung kepada bilangan garis ni. Okey, bilangan garis ni ataupun boleh kata jugalah semakin rapat garis-garisan ini, okey, semakin kuatlah dia punya medan elektrik. Maksudnya kalau kita letakkan kita ambil yang cas negatif ni, so kat sini positif, satu sini positif, cas elektrik positif, satu lagi kat sini cas elektrik positif. Okey, so kalau ini A, ini P, jadi kita boleh kata B ini mengalami daya elektrik yang lebih kuat, manakala A mengalami daya elektrik yang lebih kecil lah. Okey, sebab dia positif, dua-dua menarik, jadi daya tarikan untuk B lebih kuat. B ni akan bergerak lebih dekat lagi. Okey, lebih dekat lagi dengan zarah bercas. Okey, yang manakala yang A ini, okey, dia gerak juga, dia akan mendekati zarah bercas negatif ini juga, tapi dengan jarak yang sedikit lah sebab dayanya adalah kecil daripada daya dekat B itu sendiri. Okey, masuk kat sini. Makin dekat dengan zarah bercas, okey, semakin kuat daya elektrik, bergantunglah. Kalau sama akan menolak. Kalau cas kedua-duanya adalah berbeza, so dia akan menarik. Okey. Okey, kekuatan medan elektrik. Ini saya cakap tadi lah, kekuatan medan elektrik. Okey, andaikan satu cas positif Q diletakkan dalam satu medan elektrik, cas uji tersebut akan mengalami daya elektrik sama ada daya tolakan ataupun daya tarikan, bergantung pada jenis zarah bercas. Okey, so kat sini nampak, kat sini ini adalah zarah bercas positif, ini adalah apa dipanggil tadi, cas positif lah.
Okey, so disebabkan sama jadi dia akan menolak. Okey, dia akan menolak. Kalau kamu letak charge positif ni dekat lagi, okey, lebih dekat dengan zarah bercas ini, jadi daya tolakan itu lebih besar. Okey, maksud saya kata tadi lah. Okey, sama juga kalau ini negatif, ini positif. Okey, disebabkan ion berbeza, so dia akan menarik antara satu sama lain. Okey, saya harap sampai sini kamu fahamlah. Okey, kekuatan medan elektrik itu bergantung kepada garisan ni. Okey, kalau garisan ni lebih rapat, jadi dia lebih kuat. Okey, kalau garisan-garisan medan elektrik ni lebih jauh jarak antara satu sama lain, so dia akan lebih lemah lah. Okey, so ini adalah yang apa kita tengok ni adalah benda baru. Okey, kekuatan medan elektrik. Okey, dulu tak ada rumus. Okey, tahun ini KSSM dia bagi rumus lah. Okey, kekuatan medan elektrik ataupun E besar simbolnya pada satu titik dalam medan elektrik boleh ditarifkan sebagai daya elektrik yang bertindak ke atas seunit jas positif yang terletak pada titik itu. Okey, so definisinya ni kamu kena hafal lah, daya elektrik yang bertindak ke atas seunit jas positif. Okey, so dia punya keyword kat sini, daya elektrik seunit jas positif. Okey, mesti jas positif lah, dia merujuk pada jas positif saja. Okey, dia tak merujuk pada jas negatif. Okey, rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Okey, E itu adalah kekuatan medan elektrik, F itu adalah daya elektrik, Q itu adalah kuantiti jas elektrik. Okey, so unit SI E adalah Newton per Coulomb. Okey, C1 tu ni secara sebut dia Coulomb. Okey, macam mana dapat? So rumuskan F per Q. Okey, Q besar boleh, Q kecil pun boleh ya. F itu unitnya adalah Newton. C pula. Q itu just itu unitnya adalah Coulomb. Okey, sebab tu dapat N per Coulomb. Okey, sebab tu kita dapat unit N per Coulomb. N besar, C besar, kuasa negatif 1. Okey, medan elektrik yang ditunjukkan antara dua plat selari bentangan cas adalah seragam seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.5. Medan elektrik seragam ini diwakili oleh satu set garis elektrik yang selari antara satu sama lain. Inilah dia merujuk kepada D ini. Okey, so yang ini pula pun nak cari juga apa kita panggil tu, kekuatan medan elektrik, tapi kat sini dia bagi yang flat lah. Ini bagi yang flat. Okey, kalau flat yang seragam macam ni, dua flat yang seragam macam ni macam mana? So, kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh dua flat berjas selari ialah E sama dengan V per D. Okay, E sama dengan V per D, di mana E itu kekuatan medan elektrik, V itu adalah beza keupayaan kat sini. Biasanya kalau bagi gambar rajah memang kat sini lah. Okey, voltan dia. Okey, manakala D adalah jarak antara dua plat selari. So, jarak D inilah. Okey, unitnya adalah Vm negatif 1. Okey, macam tadi, V bahagi D. D kecil, D itu adalah jarak antara dua plat. So, V itu beza keupayaan adalah voltan. D itu adalah meter lah. Dalam kes ini pakai unit meter. So, unit SI nya adalah Vm negatif 1 lah. Okey, dia boleh juga bagi cm, tapi V cm negatif 1 itu bukanlah unit SI. Unit SI nya adalah Vm negatif 1. Okay, ini pun sama rumus yang baru. So, kamu kena hafal lah E sama dengan F per Q dengan ataupun E sama dengan V per D. Okey, kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Maksudnya, apa zarah bercas tu berlaku terjadi kalau apa berlaku pada zarah bercas tu kalau dia termasuk ke dalam suatu medan elektrik. Okey, ini adalah aktiviti 3.2. Okey, macam tadi juga adalah demonstrasi guru sebab kita menggunakan voltan lampau tinggi lah. Okey, benda ni bahaya. Okey, so bahannya adalah bola polistiren bersalut kerajang aluminium foil tu. Okey, bola polistiren kita balut. Yang kedua, apa lagi kat sini? Dan juga lilin. So, ada dua eksperimen lah. Susunan rajasnya, okey. Sama saja, bezanya, apa yang beza adalah dekat tengah ni. Yang ini kita letak polistiren yang ada aluminium. Ini kita letak lilin. So, apa yang kita buat, okay, saya hanya terangkan secara ringkas saja. Bila kamu on, so something akan happen dekat bola pingpong ini. Something juga akan berlaku pada lilin ini. Apa yang berlaku, so kita tengok. Okey, ini merujuk kepada bola polistiren yang bersalut logam tadi. Okey,
Apabila soalan benda ini biasa keluar soalan esei lah yang 4 markah itu. Okey, biasa keluar. Okey, so tengoklah apa dia. Biasa dia akan tanya apa yang berlaku lah. Apa yang berlaku bila voltan lampau tinggi dihidupkan. Switchnya dihidupkan. So apa yang berlaku? Ini jawapan dia lah yang kamu kena tulis. Okey, yang pertama, okey, bola polistrina disesatkan menyentuh bola plat logam bercas positif dan dilepaskan. Bola tersebut akan berayun berulang-alik di antara kedua-dua plat logam sehingga bekalan kuasa dimatikan. Okey, ini secara umum lah. Ini dicerita secara umum apa yang berlaku. Okey, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni dicerita lebih detail. Okey, so apa sebenarnya yang berlaku? Okey, semasa bekalan kuasa dihidupkan, bola polistrina logam berada dalam yang berada di antara kedudukan plat logam yang bercas dan tidak bergerak. Bola tersebut berada dalam keadaan neutral. Okey, maksudnya bila kamu on, okey, selagi kamu tak sentuh dia, okey, selagi kamu tak sentuh dia, bola itu tidak akan bergerak. Okey, kerana bola itu bercas neutral. Kenapa bercas neutral? So kalau kita gambar rajak kat sini, okey, kamu boleh nampak lah. Okey, ini cas negatif. Okey, separuh daripada bola ini bercas positif. Sama juga kat sini, ini plat positif. Separuh bola yang berdekatan dengan plat positif tu bercas negatif. So kat sini kita nampaklah. So dengan berbeza kan, jadi akan ada tarikan ke sini, ke kanan, dan ada dari tarikan juga ke kiri. Okey, di mana dari tarikan kedua-dua ini adalah sama. Jadi kita boleh kata juga lah bola ini berada dalam keseimbangan daya lah. Sebab dari ke kanan dan dari ke kirinya adalah sama. Okey, so bola ini tidak bergerak. Okey, kemudian ini kamu tak sentuh dia. Ini kamu tak sentuh dia. Kamu hanya on saja. Bila kamu on, bola tu, kalau anda kata bola tu macam berayun sedikit, so bila kamu on, dia terus bergerak statik saja. Okey, dia tak bergerak ke kiri, dia tak bergerak ke kanan. Okey, kemudian apa yang kamu buat adalah kamu sentuh dia. Kamu ambil bola itu, kamu menyesarkan. Okey, yang mesti ayat nombor 1 ni kan, bola polistrin disesarkan. Okey, disesarkan maksudnya kamu ambil bola ini, dalam kes ini kamu bawa dia pergi sentuh kepada plat negatif. Okey, kamu ambil bola ini pergi sentuh ke plat negatif. So apa yang akan berlaku? Bola ini akan menyentuh plat negatif. So bila bola ini menyentuh plat negatif, cas positif tadi yang dekat sini tadi, yang separuh dia cas positif tadi akan dinyahcaskan. Okey, kat sini menyentuh negatif, cas positif dinyahcaskan. So dinyahcaskan maksudnya tak ada dah lah. Cas positif itu sudah tidak ada. Okey, so bila cas positif tak ada, jadi bola ini semua sekarang bersifat negatif. Sorry, bukan bersifat. Bola ini semua adalah, bola ini akan bercas negatif. Okey, bola ini akan bercas negatif. Jadi disebabkan bola ini bercas negatif, plat ini pun cas negatif. Jadi apa yang akan berlaku? Dia akan menolak lah sebab casnya adalah sama. So bila cas yang sama, kamu patutnya dah tahu dia akan menolak. So akan menolak, menghasilkan daya tolakan. Kat sini nampak daya tolakan yang menolak bola tersebut yang bercas negatif itu pergi ke plat positif. Okey, so dia berayun lah. Kamu ambil tangan, kamu gerakkan dia ke plat negatif, bola itu akan menjadi cas negatif. Jadi disebabkan casnya adalah sama dengan plat, jadi dia akan menolak ke cas positif. Menolak ke plat positif. Jadi apa berlaku bila kamu bola ini ditolak oleh plat positif? So cas negatif tadi itu akan dinyahcaskan. Okey, kat sini dikata elektron pada bola polistrin akan dipindahkan ke plat positif sehingga bola tersebut bercas positif. Sama maksud lah, sama maksud dengan dinyahcaskan. Okey, kalau kamu nak kamu tak nak pening, hafal ini saja. Kamu hanya perlu switch saja, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okey, so di plat logam positif, elektron bola polistrin akan dipindahkan ke plat logam positif sehingga bola tersebut itu bercas positif. Jadi apabila cas negatif tadi dinyahcaskan, so bola ini akan menjadi bola ini akan bercas positif. Okey, elak guna perkataan sifat ya, jangan tulis bersifat positif, tak boleh. Kamu kena tahu bercas positif. Okey, so bila dah bola ini bercas positif, so dia sama dengan plat ini. Plat ini pun dah bercas positif. Jadi bila sama, akan masukkan satu lagi daya tolakan pergi ke
flat negatif tadi. Okay. So, apa berlaku? Dia rotate balik naik ke atas ni. Okay. Step yang sama akan ke atas sini. Kemudian, apa jadi? Dia patah balik. Step 3 dan step 4 ni akan sentiasa bertukar. Okay. Maksudnya, bola itu akan berayun lah. Kejap lagi negatif, kejap lagi positif. Kejap lagi negatif, kejap lagi positif lah. Okay. Dia akan berayun sampailah bila? Bila selagi kamu tak matikan bekalan kuasa seperti yang step nombor 5 ini. Okay. Selagi kamu tak matikan, selagi itulah dia akan berulang-alik daripada flat positif kepada flat negatif. Okay. So, kat sini kamu kena hafal lah. Okay. Biasa kalau keluar soalan esei, jawapan yang nak tengok adalah soalan nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ini. Ini adalah skema adalah kalau soalan esei. Okay, ini adalah skema dia. Kalau keluar soalan struktur, biasanya maybe 2 markah, 2 atau 3 markah ini. Ini nombor 1 ini. Ini adalah untuk soalan struktur. Okay, kalau soalan esei, dia nak 2, 3, 4, 5 inilah. Okay. Okay, ini yang menyebabkan bola polisring. Kita tengok apa terjadi kalau ada lilin. Okay, kesan medan elektrik ke atas nyalaan lilin. Okay. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, bekalan kuasa ini merujuk kepada VLT lah. Okey, voltan lampau tinggi, nyalaan lilin akan tersebar di antara kedua-dua plat logam. Okey, sebaran nyalaan lilin yang menghala ke plat logam negatif lebih besar berbanding dengan yang menghala ke plat logam bercas positif. Okey, macam tadi juga, ini adalah diterang nombor 1 ini diterangkan secara apa kita panggil umum lah. Okey, terangkan secara umum apa yang berlaku. So, dalam ini biasanya mungkin soalan struktur. Okay, soalan struktur 1 atau 2 atau 3 markah. Okay, so kalau soalan ini keluar soalan esei 4 markah, jadi nombor 2, 3, 4 inilah poin yang dia nak. Okay, so bila kamu bakar lilin, so akan menghasilkan haba. So, haba daripada lilin menyebabkan udara mengayun menjadi ion positif dan ion negatif. So, haba yang dihasilkan oleh lilin itu akan mengayun udara di sekelilingnya menjadi ion positif ataupun ion negatif. Okay. So, ion negatif akan tertarik kepada plat logam bercas positif, manakala ion positif tadi tertarik ke plat logam yang bercas negatif. Okay. Ion yang daripada udara tadi itulah. Okay. Bagaimana kamu tahu? Udara diperlukan untuk menghasilkan pembakaran. Jadi, so, maksudnya kat sini ion negatif dengan ion positif tadi pun terbakar sekali bersama-sama dengan api lilin tadi. Ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar berbanding ion negatif. Oleh itu, sebaran yang tertarik ke logam bercas negatif, okay, kat sini kamu pening, ion positif disebabkan jisim dengan saiz yang besar. Okay, jadi sebaran yang tertarik kepada sebaran yang tertarik kepada plat logam bercas negatif adalah lebih besar seperti kamu tengok dalam gambar rajah inilah. Okey, plat positif lah. Ini plat negatif. Okey, ini plat negatif. Okey, sebaran api di bahagian plat negatif ini lebih besar. Kamu tengok sini lebih besar. Kenapa lebih besar? Kerana ion positif charge-nya adalah lebih ion positif saiznya adalah lebih besar berbanding charge negatif. Okey, ini kamu belajar kimia. Okey, kamu belajar dalam kimia. Proton bercharge positif, elektron charge negatif. Elektron saiznya lebih kecil daripada proton. Okey, manakala untuk sebaran api yang tertarik kepada plat positif ini mempunyai sebaran yang lebih kecil kerana elektron charge negatif itu lebih kecil lah. Okay, so ini kalau keluar soalan 4 markah esei. Okay, ini soalan 4 markah esei. Okay, yang ini kalau keluar soalan struktur, okay, mungkin 2 atau 3 markah. Okay, tapi sebenarnya kalau keluar soalan struktur pun kamu bagi tahu yang ini juga, bagi tahu yang 4 markah ini pun sebenarnya dapat markah yang sama jugalah. So, nak senang, kamu hafal 2, 3, 4. Poin 2, 3, 4 ini. Ini lebih senang. Okay, saya harap kamu masih boleh lagi ikut saya. Baru setengah jam. Okay, so kita tengok kemudian kat sini arus elektrik dan juga beza perbandingan definisi dia. Okay,
So definisi kat sini, peralatan elektrik akan dapat berfungsi sekiranya terdapat arus elektrik mengalir dan litar elektrik yang lengkap. Dia mesti litar elektrik yang lengkap. Okey, kalau litar elektrik itu tidak lengkap, maksudnya kalau kamu pasang litar, arus itu tidak mengalir. Okey, itu kita panggil litar yang tidak lengkap. Okey, biasanya litar tidak lengkap kenapa? Mungkin sambungan wayar kamu tak ketat ke, longgar ke, atau mungkin pun kamu matikan switch dia. Okey, kamu matikan switch dia. Okey, tak apalah, yang pasal litar tu tutup, litar lengkap, litar tak lengkap itu kita tengok dalam subtopik yang seterusnya lah. Okey, so definisi arus ialah kadar pengaliran cas dalam satu kontaktor. Okey, dia punya keyword ni lah kadar pengaliran cas. Seperti bab 2 tahun form 4, kalau nampak perkataan kadar, kamu tahu lah perkataan kadar itu maksudnya merujuk kepada bahagi masa. So, apa yang bahagi masa? Cas. Okey, cas unitnya adalah Q lah. Okey, biasanya kita pakai Q besar. Okay, kalau kamu ingat lagi tadi, kita pakai Q kecil. Ini kita pakai Q besar. Benda yang sama sahaja. Okay, so ini adalah definisi arus. Okay, keyword kat sini adalah kadar pengaliran cas. Okay, so rumusnya adalah, saya biasa hafal yang ni lah, Q sama dengan IT. Okay, Q sama dengan IT. Q itu adalah cas, unitnya adalah coulomb. I itu adalah arus, unitnya ampere. T itu masa lah. Okay, unit lain bagi arus, okay, berdasarkan rumus ini, I sama dengan QT. Jadi, Q itu adalah C besar, coulomb. T itu adalah saat. Masa mesti dalam saat kan? So, S. So, kamu akan dapat C, S negatif 1. Coulomb per cas. Okay, coulomb per cas. C besar, S negatif 1. Okay, so itu adalah arus elektrik. Okay, kemudian, kalau ikutkan dulu rumus ini diberi dululah, saya tak pasti sekarang KSN macam mana, kita tengok nantilah. Okay, beza keupayaan. Okay, beza keupayaan ini adalah dalam mempelajari bahawa arus elektrik ialah kadar pengaliran elektrik. Okay, yang atas ni lah. Bagaimanakah arus elektrik ini boleh mengalir dalam litar? Hal ini dikaitkan dengan beza keupayaan. Okey. Masuk kat sini dia nak terang bahawa arus itu boleh mengalir sebabkan ada beza keupayaan. Arus dapat mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam litar kerana wujudnya beza keupayaan di antara dua titik dalam litar tersebut. Beza keupayaan V di antara dua titik dalam suatu medan elektrik ialah kerja work yang dilakukan untuk menggerakkan suatu coulomb cas antara dua titik tersebut. So, ini adalah definisi bagi beza keupayaan. Okey. Kerja gerak satu coulomb cas. Okey, itu keyword dia lah. Beza keupayaan, kerja untuk menggerakkan satu coulomb cas. So, rumusnya adalah V sama dengan W per Q ataupun E per Q. Okey, sama saja. E per Q. Okey, so V sama dengan W per Q. W adalah kerja, Q adalah cas tadi lah. Kalau V sama E per Q, E itu adalah tenaga yang digunakan, Q adalah jumlah cas. Okay, unit SI bagi beza keupayaan adalah V besar volt ataupun joule per coulomb. Okay, joule per coulomb. Mana datang joule? Joule datang daripada unit kerja dengan tenaga ni. Dua ini mempunyai unit yang sama, joule. Okay, so coulomb negatif 1 tu Q lah. Okay, sepatutnya ini pun saya rasa kamu boleh faham dah sebenarnya. Okay, kita dah banyak jumpa benda-benda macam ini. Beza keupayaan 1 volt. Okay, ini adalah beza keupayaan saja. Ini definisi beza keupayaan 1 volt bermaksud kerja sebanyak 1 joule dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb cas. Okay, maksudnya sama saja sebenarnya kat sini. Okay, sama saja kata kalau ke atas, kalau beza keupayaan saja kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb cas. Okay, kalau beza keupayaan 1 volt maksudnya 1 joule kerja dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb cas. Okay, so better hafal lah. Okay, beza keupayaan 1 volt ni pun saya rasa macam tak pernah ada, mungkin benda baru yang diselitkan dalam ini. Okay, so kat sini boleh kamu nampak lah. Bab ini sangat-sangat banyak rumus. Okay, tadi yang pertama kamu jumpa rumus yang medan elektrik. Jadi kekuatan medan elektrik sudah ada dua rumus.
Okay, kemudian kamu jumpa rumus Q sama dengan IT, rumus yang ketiga. Ini kamu jumpa rumus keempat, ini rumus kelima. Okay, kamu dah ada 5 rumus kat sini dah. Okay, tak semua 5 rumus ini akan diberilah, kamu kena hafal. Okay, yang mana kena hafal, saya pun tak pasti lagi. Okay, SSM ni macam mana. Okay, so homework kamu, selain kamu kena lukis itu tadi, ada 4 kamu kena lukis. Okay, kamu juga perlu buat yang inilah praktis formatif 3.1. Okey, praktis formatif 3.1 ini pun kamu kena buat. Okey, hantar dekat saya lah. Okey, hantar dekat saya. Okey, lagi satu. Nanti saya bagi kamu modul, saya WhatsApp dalam grup modul bab 2 ini. Bab 3 ini, so kamu lengkapkan subtopik 3.1 ini. Okey, tak perlu hantar. Yang itu subtopik itu kamu tak perlu hantar. Kamu just siapkan. Bila dah buka sekolah nanti baru saya tengoklah. Okey. So itu saja untuk hari ini. Okay, saya harap kamu fahamlah. Andai kata kamu tak faham, boleh WhatsApp saya secara personal ataupun mungkin boleh tengok baliklah video ni. Okey. So itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.